minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, imam 1, imam 2, imam 3 kalau ada, barisan jawatankuasa masjid Azizur Rahman Kimanis, kepimpinan-kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tok-tok ketua, ketua kampung, pengulu, ketua-ketua lorong, tok-tok ketua adat dan asatizah-asatizah, guru-guru, tuan-tuan guru yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang sememangnya dituntut kita berada di dalamnya. Sebab pernah satu soalan ditanya oleh sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, bagaimanakah keadaannya kami ini? Bagaimanakah kami ini ingin keluar daripada kelekaan dan kelalaian dunia? Tatkala kami berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila beliau cerita tentang syurga, kami terus terbayang syurga. Tapi bila cerita pasal neraka pula terbayang sesaan api neraka. Tetapi tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh daripada kami kembali leka dan lalai dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan dunia. Jadi bagaimanakah kaedah dan caranya? Maka apakah pesan baginda Rasulullah SAW? Maka baginda berpesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Halaqah zikrullah ini maknanya menyertai majlis-majlis yang menyebabkan kita ingat kepada Allah. Malam ni datang bukan sebab nak tengok Syamsul debat, tapi datang sebab kerana Allah mudah-mudahan. Saya tak boleh tolak ceramah dekat Masjid Azizur Rahman ni sebab saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramainya. Oh, macam tu peranjat tu. Nah, maknanya dalam proses lah tu. Kan? Nah, insya-Allah. Jadi kita berada dalam majlis zikrullah, majlis ingat Allah. Semua penceramah yang datang ke masjid ni cerita pasal ingat Allah, cerita pasal kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cerita lain, itulah ceritanya. Baik Maulud, baik Mal Hijrah, baik Nisfu Syakban, baik Rejab. Tiap-tiap kali ceramah itulah dia watak utamanya. Wahai bila cerita tentang korban pun, cerita pasal Nabi Ibrahim, cerita pasal Nabi Ismail, akhirnya kita cerita juga macam mana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa target kita malam ini? Target kita malam ini kita membawa semangat perubahan, berubah kita supaya lebih sayang kepada Allah, lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah, berubah perangai sikap kita. Itu sebab Nabi pesan dulu, sesungguhnya selepas hijrah ini tidak ada hijrah lagi, Nabi kata. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah dah tak ada lagi dah hijrah lepas itu. Yang ada cuma perubahan perangai dan sikap kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik dan seterusnya. Jangan perasan kita dah confirm baik. Mesti ada ruang untuk jadi lebih baik. Mesti ada. Jadi salah satu caranya datang halaqah zikrullah. Bila dengar ceramah, dalam hati walaupun tak tunjuk dengan orang, dalam hati kita tu terdetik, betul lah cakap penceramah ni, aku ni aduh entahlah. Kita sebut dalam hati. Jadi ingat Allah tak masa tu? Ingat. Keluar pada masjid buat perangai. Kutuk orang sana, kutuk orang sini, hasut orang sana, hasut orang sini. Tapi masuk masjid, elok balik.
Tu sebab kalau datang masjid, insya-Allah ada harapan jadi baik. Memang ada orang cakap pergi masjid belum tentu baik perangai. Betul. Tapi ada harapan baik. Pergi disko belum tentu lagi tak baik. Betul. Tapi ada harapan jadi tak baik. Belum pernah lagi orang pergi disko, berhenti sekejap Isyak. Tak pernah lagi. Berhenti. Azan. Senyap. Tak ada. Itu sebabnya bertuahlah kita memilih berada di dalam rumah Allah pada malam ini. Itu sebabnya jangan kira setiap malam AJK Masjid punyalah payah setiap malam nak susun program-program. Kita hanya kena datang saja. Datanglah. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, hari Khamis siapa, dah susun dah. Datanglah ramai-ramai. Sebab menyertai halaqah zikrullah. Nak mengubah diri kita ni supaya menjadi lebih baik. Kalau kita tidak pergi renew keimanan kita tu, payah kita. Kita makin lama makin jauh pada masjid. Akhirnya kita leka dan lalai dengan dunia. Yang itu kita bimbangkan. Masjid tak pergi, lepak kedai kopi. Bukan tak boleh. Boleh, lepaklah kedai kopi. Time salat datang masjid. Kan, tahu-tahu je lah ada pension nak pergi mana lagi, kedai kopi lah. Kan, kedai kopi tu pula kena pula Mak Jan pula yang jaga. Contoh, bukan kampung ni, tempat lain. Jadi, bila datang sana seronok sangat. Tapi kita tak pergi masjid. Bila tak pergi masjid, takut leka dengan dunia. Paling tidak kita renew. Pertama, target kita nak memperbaiki, meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah, kenal Allah. Apa sifat-sifat Allah, penyayangnya Allah pada kita. Allah adalah Tuhan kita. Yakin Allah Ta'ala bagi segala-galanya kepada kita. Hari ini kita tak minta pun kita dapat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tak minta pun kita dapat. Paling senang malam tadi berapa ramai yang terlelap tertidur depan TV. Tertidur, balik tiba-tiba baring terlelap, tak sempat pun doa. Sebelum tidur, tak sempat doa. Tak sempat pun, ya Allah kau panjangkanlah umur aku. Tak sempat minta, tapi Tuhan bagi juga kita hidup pagi tadi. Ramai juga yang bangun pagi tadi tak sempat pun syukur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tak sempat pun doa syukur masih hidup, tak sempat. Malahan tak ada juga yang kecewa bangun pagi tadi. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Alah hidup pula, kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kita seronok hidup. Allah bagi sebab Allah sayang kat kita. Kadang-kadang tak perasan. Dalam leka-leka lah dah gaji, Allah bagi. Kita dalam susah-susah, aduh mana nak cik duit ni? Bang, hari ni kan gaji. Yalah, terlupa. Yang gaji tu pun Allah tentukan kita dapat. Ada juga orang yang nak cocok gaji, ditelan kad tu sekali. Apa hal mesin ni? Bodoh betul mesin ni, dia kata. Dia marah mesin ATM tu. Masuk dalam lah, pegawai yang in charge tak ada. Tunggu je tuan. Pak, habis waktu office hour. Esok lah tuan, tak boleh. Esok cuti. Hari Isnin tuan datang balik. Mau tak mengamuk kita? Mengamuk nak marah kat siapa? Allah dah tulis gaji kita tertangguh. Nampak tak?